Hai semua, selamat datang ke channel Cikgu Tan. Dalam video ini, Cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 2, bab 2, iaitu subtopik ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Dan satu standard pembelajaran iaitu melaksanakan pendarapan dan pembahagian ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran. Dan cikgu akan bagi 6 contoh. Okey, 3 contoh pendarapan dan 3 lagi tentang pembahagian ungkapan algebra. Okey. Contoh pertama. Okey, contoh pertama ini kita boleh kumpulkan semua nombor seperti ini ya. Okey, 18 darab 2. Okey, bahagi 5 dan 9. Okey, darab X kuasa 2 bahagi XY. Okey, 18 bahagi 9 kita akan dapat 2. Okey, kita mempermudahkan. Dan X kuasa 2 bahagi XY ini kita boleh tulis seperti ini. X darab X sebenarnya adalah X kuasa 2. Okey, kemudian kita permudahkan, iaitu X bahagi X jadi 1. So, kita akan dapat X per Y. Okey, so jawapan untuk contoh ini adalah 2 darab 2, 4. So, pengangka dia adalah 4X. Dan penyebut dia adalah 5Y. Jadi, 4X bahagi 5Y. Okey, senang saja kan? So, seterusnya, contoh yang kedua. Okey, untuk mendarab dan membahagi ungkapan algebra ini, okey, kita perlu memfaktorkan ungkapan tersebut. Kemudian memasukkannya sekiranya terdapat faktor sepunya pada pengangka dan penyebutnya. Maknanya, okey, kita perlu faktorkan yang mana ungkapan yang boleh difaktorkan. Seperti contoh yang kedua, kita boleh faktorkan dulu untuk 7X tambah 14Y. Dan apa lagi yang boleh difaktorkan? Iaitu X kuasa 2 tolak 4Y kuasa 2. Okey, sekarang kita faktorkan 7X tambah 14Y dulu. Kita boleh keluarkan apa? Kita boleh keluarkan 7. Sebab 14 boleh bahagi 7 dengan tepat. Betul tak? So, kita keluarkan 7. 7X bahagi 7 kita dapat X. Positif 14Y bahagi 7 kita akan dapat positif 2Y. Okey, kalau you nak semak balik, kita boleh buat kembangan ungkapan algebra. Okey, kalau betul, kita akan dapat balik ini. Boleh ya? So, seterusnya bahagi dengan 6A kuasa 2. Dan 6A kuasa 2 ini cikgu tulis sebagai 2 darab 3 darab A darab A. Kenapa cikgu nak tulis sebegini? Sebab pengangka di sini ada 3A. So, senang untuk kita buat permudahkan nanti. Okey, kita lihat seterusnya. Baik. So, jangan lupa identiti pemfaktoran sebab X kuasa 2 adalah sebutan kuasa 2 sempurna. Begitu juga untuk 4Y kuasa 2 juga merupakan sebutan kuasa 2 sempurna. Dan X kuasa 2 ialah X darab dengan X. 4Y kuasa 2 adalah 2Y darab 2Y. Okey? So, bila kita faktorkan ungkapan sebegini ya, jenis ini, kita akan dapat satu ungkapan positif darab dengan satu ungkapan yang negatif. So, kita boleh tulis kurungan seperti ini. Satu positif, satu negatif. So, tadi cikgu kata X kuasa 2 adalah X darab dengan X, maka yang depan ini kita boleh tulis X lah. So, yang belakang itu kita kena tulis 2Y, bukan 4Y ya. Sebab 2Y darab 2Y adalah 4Y kuasa 2. Kita tulis 2Y. So, cikgu nak remind semua pelajar bahawa 2Y ini kena tulis elok-elok sebab ramai pelajar akan tulis 4Y.
akan tulis 4Y. So, ingat 2Y darab 2Y adalah 4Y kuasa 2. Kita kena tulis 2Y. Bukan 4Y. Okay? Seterusnya kita nak pemudahkan ungkapan atau sebutan yang sama. Okay? Jika ada. So, di sini X tambah 2Y ada. Dan sini juga ada X tambah 2Y. Kita boleh bahagi. Dan kita dapat 1. Sini ada 3E. Sini juga ada 3E. Okay. So, bahagi dapat 1. So, yang tinggal itu kita tulis semula. So, pengangka di sini hanya 7 saja. So, penyebut dia akan jadi 2A darab dengan X tolak 2Y. So, jawapan dia akan jadi macam ini ya. Okay? Senang saja kan? So, seterusnya kita lihat contoh yang ketiga. Okay, contoh yang ketiga juga pendarapan. Dan step pertama kita kena cari yang mana satu yang boleh difaktorkan. Okay, 20P tambah 8 boleh difaktorkan. Dan 6Q tolak 9 juga boleh difaktorkan. So, kita mula. Kita boleh keluarkan 4. Nah. So, 20P bahagi 4 akan jadi 5P. 8 positif 8 bahagi 4 akan jadi positif 2. Boleh? Dan bahagi dengan penyebut yang diberi. Okey, sekarang kita boleh keluarkan 3 untuk 6Q tolak 9. Jadi, 6Q bahagi 3 kita akan dapat 2Q. Negatif 9 bahagi 3 kita akan dapat negatif 3. Betul? Okey, penyebut di sini 5P tambah 2. Baik. So, sekarang kita pemudahkan sebutan yang ungkapan yang sama di sini, iaitu 5P tambah 2 bahagi dengan 5P tambah 2. Betul? Okey, dan satu lagi 2Q tolak 3. Sini 2Q tolak 3 ada kuasa 2, maka. Okey? Potong di sinilah. Tinggal kuasa 1. Okey? So, 4 darab 3 ialah 12. So, 12 per 5 dan 2Q tolak 3. Okey? Seterusnya kita pergi lihat contoh yang keempat. Ya, sekarang contoh yang keempat ini adalah pembahagian. Okey? Pembahagian. Untuk pembahagian ungkapan algebra ini, kita perlu tukarkan operasi bahagi kepada darab. Okey, kita kena tukarkan operasi bahagi kepada darab. Okey, perlu ingat nah. Dan pada masa yang sama, kita boleh tukarkan kedudukan pengangka dan penyebut. Tukar tempat. Okey, iaitu BC kuasa 3 di atas dan 4A di bawah pecahan itu. Okey, 4A jadi penyebut. Okey, so sekarang kita pemudahkan sebutan yang sama, iaitu A bahagi A bahagi A, satu atas satu bawah itu bahagi ya, A bahagi A jadi 1 lah. Okey, kemudian kita boleh kumpulkan nombor dulu. Okey, kemudian BC kuasa 3 bahagi B kuasa 2C. Dan kita boleh tulis seperti inilah. C kuasa 3, so C kena tulis 3 kali lah, iaitu C darab C darab C. Okey ya. So B kuasa 2 kita boleh tulis B darab dengan B. Kemudian kita buat pemudahkan. B bahagi B 1, C bahagi C adalah 1. So tinggal C kuasa 2 bahagi dengan B. So cikgu tunjuk satu lagi contoh alternatif untuk dapatkan C kuasa 2B. Kita boleh guna cara ini. B kuasa 1 bahagi dengan B kuasa 2. Sebab bahagi, so kuasa dia kena tolak. Okey, kuasa dia kena tolak. Okey. Dan C kuasa 3 bahagi dengan C kuasa 1. So 3 tolak 1 lah kuasa dia. Okey, atas sini 3 kan. C kuasa 1 di bawah kan. So 3 tolak 1. Okey. So 1 tolak 2 adalah negatif 1.
So, kuasa untuk B adalah negatif 1 lah. 3 tolak 1 ialah 2. So, kuasa bagi C ialah 2 dan kita boleh tulis jawapan ini seperti ini. C kuasa 2 bahagi B. So, adalah sama lah. Baik. Mungkin ada pelajar tanya, kenapa B kuasa negatif 1 ini adalah 1 per B? Okey, contoh cikgu tulis di sini. B kuasa negatif 1 ialah 1 per 5. Okey. Kita boleh semak dengan kalkulator. Boleh cuba tekan kalkulator. B kuasa negatif 1 adalah 1 per 5 dan 10 kuasa negatif 1 adalah 1 per 10. Okay, so B kuasa negatif 1 ialah 1 per B lah. Okay, ya? Baik. So, sekarang kita boleh kira 4 darab 2 akan jadi 8. So, 5 per 8 C kuasa 2 per B. Okay, C kuasa 2 per B. Okay, itu sahaja untuk contoh yang keempat. Okay, seterusnya. Contoh yang kelima. Juga pembahagian ungkapan algebra. Okay, so kita perlu faktorkan apa? 25 tolak 16 X kuasa 2. 5X tolak 4X kuasa 2. Juga boleh difaktorkan. Dan 4X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Okay, so 25, 16X kuasa 2, 4X kuasa 2, dan Y kuasa 2 ini merupakan sebutan kuasa 2 sempurna. Okay? Okay, kena ikut peraturan ini. Dan jangan lupa kita perlu tukarkan operasi bahagi ini kepada darab. Dan pada masa yang sama, pengangka akan jadi penyebut. Penyebut akan jadi pengangka. Okay? Dan step ini cikgu juga sudah faktorkan. Okay? Kita lihat. 25 merupakan 5 darab dengan 5. Jadi, cikgu tulis 5 kuasa 2. Okay? Step yang kedua ini ya. Okay. Dan 16X kuasa 2 adalah 4X darab dengan 4X. Jadi, sini tulis 4X kuasa 2. Boleh? 4X kuasa 2 adalah 2X darab dengan 2X. Dan Y kuasa 2 adalah Y darab dengan Y. Boleh? 5X tolak 4X kuasa 2 kita boleh keluarkan X. Dalam kurungan ini adalah 5 tolak 4X. Okay? So, sekarang kita boleh tulis langkah ini. Yaitu satu ungkapan positif darab dengan satu ungkapan negatif. Baik. Okay, positif, negatif. So, depan ini nak tulis apa? 5. Belakang kita tulis 4X. Satu positif, satu negatif. Depan kita letak 2X. Belakang kita tulis Y. Nampak? Okey, sekarang kita perlu pemudahkan ungkapan yang serupa. Okey, mana ungkapan yang serupa? 5 tolak 4X. Bahagi sini, 5 tolak 4X. Jadi 1, kan? Dan 2X tambah Y. Bahagi di sini 2X tambah Y. So, penyebut dia tinggal X saja. Dan pengangka dia adalah 5 tambah 4X darab dengan 2X tolak Y. Jadi jawapan dia kita sudah dapatlah. Hanya ini sahaja. Di sini pengangka dia tak perlu kembangkan biar seperti ini. Okay? So, inilah jawapan untuk contoh yang ke-5. Okay? Senang saja kan? Baik, seterusnya kita lihat contoh yang ke-6. Juga sama, kita kena cari ungkapan yang boleh difaktorkan. Nah, kita kena fikir bagaimana nak faktorkan 8P tolak 24 ini.
Oke, 2pi kuasa 2 tolak 18. Baik. So, kita faktorkan. Kita boleh keluarkan 8 sebab 24 boleh bahagi tepat dengan 8. Oke, 24 bahagi 8 kita akan dapat 3. So, 8pi bahagi 8 ialah pi di sini. Negatif 24 bahagi 8 adalah negatif 3 lah. Baik. 18xy kuasa 2 ini cikgu tulis sebagai 3 darab dengan 6xy dan y. Okey, kenapa cikgu nak tulis seperti ini? Okey, sebab sini ada 6 x kuasa 2y akan jadi pengangka. Okey, sekarang kita tukarkan operasi bahagi kepada darab. Okey, pada masa yang sama, penyebut ini akan jadi pengangka. Okey, x kuasa 2 cikgu boleh tulis xx lah. Dan pengangka akan jadi penyebut di sini dan pada masa yang sama kita boleh buat pemfaktoran. Okey, cikgu keluarkan 2. Okey, keluarkan 2 maka pi kuasa 2, 2pi kuasa 2 bagi 2 tinggal pi kuasa 2. Negatif 18 bahagi 2 akan dapat negatif 9. So, di sini adalah pi kuasa 2 tolak 9. Okey, baik. Dan sekarang kita permudahkan. 6 bahagi 6 jadi 1. XY bahagi XY akan jadi 1 juga. Dan jangan lupa pi kuasa 2 tolak 9 ini kita boleh tulis seperti ini iaitu pi kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Okey, 9 ini adalah nombor kuasa 2 sempurna. Okey. Baik. Dan keluarkan nombor dahulu. Okey, sini ada x x darab dengan pi tolak 3. Dan bawah di sini kita boleh buat pemfaktoran lagi iaitu 1 positif 1 negatif. Nampak tak? 1 positif 1 negatif. Okey, pi letak di depan, kemudian 3 letak di belakang. Okey? Dan y datang dari mana? Dari sini. Sini ada y lagi. Okey? So, sekarang kita boleh permudahkan ungkapan yang sama lah. Pi tolak 3 bagi pi tolak 3. Okey, 8 bagi 2 ialah 4. So, 4 per 3. Nombor dia tinggal 4 per 3. So, 4x per 3y darab dengan pi tambah 3. Okey? Yang tinggal ini kita kumpul sekali. Okey, kita kumpulkan. Boleh? Senang saja kan? Baik. So, okey. Itu sahaja penerangan cikgu untuk bahagian ini. Dan seperti biasa, sekiranya ada persoalan, boleh tulis di ruangan komen. Dan kalau rasa video ini membantu, sila like, share, dan jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.